بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا معلم الحكمة علمنا، يا معلم الحكمة علمنا، يا معلم الحكمة علمنا، وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita manjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada malam ini. Dan insya-Allah pada malam ini tuan-tuan, kita sambung perbicaraan berkenaan dengan kitab kita Bahrul Mazi jilid yang ke-18. Kita sampai kepada muka surat 121. Dalam kitab Rumi dan kitab Jawinya muka surat 79, iaitu qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain amin. Bab berkenaan dengan abwabu sifatin nar, iaitu bab berkenaan dengan sifat neraka. Dan adapun berkenaan dengan sifat syurga telah diperjelaskan pada hadis-hadis yang lalu. Dan kita hari ini tuan-tuan masuk kepada satu bab yang khusus, yang Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala meletakkan dalam kitab beliau Sunan At-Tirmizi, berkenaan dengan bab yang khusus berkenaan dengan sifat neraka. Hari itu abwab sifati jannah, bab-bab berkenaan dengan sifat syurga. Ini masuk dalam abwab sifatin nar, bab-bab berkenaan dengan sifat neraka. An Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bermula segala bab sifat neraka, di sinilah tempat bicaranya. Semuanya hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Imam At-Tirmizi rahimahullah mengatakan apa tuan-tuan? Berkenaan dengan apa saja berkenaan dengan neraka, apa benda dalam tu, apa sifat ada, ada tempat. Yang diambil daripada mana? Yang diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa diambil daripada hadis Nabi? Sebab benda ni benda gaib. Benda gaib. Ataupun dalam istilah tauhid dia panggil benda sam'iyat. Perkara sam'iyat ni tuan-tuan, nak tak nak mesti daripada Quran, mesti daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun seandainya dia daripada manusia ataupun daripada ulama, maka itu sebagai mubasyarat ataupun sebagai satu bentuk peringatan, kabar gembira ataupun peringatan. Ada ulama yang mimpi berkenaan dengan sifat neraka. Ada ulama yang mimpi berkenaan dengan sifat syurga. Ada yang mimpi berkenaan dengan ahwal kubur. Seperti mana Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, bila mana beliau mendatangkan berkenaan dengan biografi Imam Bukhari rahimahullah, beliau mendatangkan berkenaan dengan satu mimpi
Mimpi berkenaan dengan kedudukan Imam Bukhari rahimahullah di sana. Satu malam itu ada satu orang ulama di tempat Imam Bukhari meninggal dunia. Dia mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ketika mana mimpi itu, Imam Syekh tadi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menanti seseorang. Macam kita sedang tunggu kan, tunggu. Maka kata ulama tadi, ya Rasulullah, siapakah yang engkau sedang nantikan? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menunggu satu orang yang memperjuangkan, yang mempertahankan sunnahku. Kata ulama tadi, siapakah itu ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi tersebut, Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Dan kebetulan pada malam tersebut Imam Bukhari wafat. Imam Bukhari wafat pada tanggal 1 Syawal 256 Hijrah. Dia meninggal dunia dalam keadaan tiada siapa pun tahu. Sebab dia meninggal dalam keadaan meninggalkan dunia dalam keadaan begitu sedih. Sebab dia ada cerita di sebalik kena fitnah dan sebagainya. Jadi itu mubasyarat. Kabar gembira bahawa kedudukan Imam Bukhari rahimahullah di sisi Nabi SAW sangat tinggi. Tapi mubasyarat. Tak ada nas, Quran ataupun hadis. Tetapi pada sudut mimpi ulama' yang salih, mimpi ulama yang kamil, mukammil, maka itu dia panggil mubasyarat. Bukan hujah pada agama, tapi sekadar kabar gembira sahaja. Macam satu orang mimpi Nabi SAW, itu kabar gembira bagi dia. Macam ada orang mimpi ulama, mimpi tuan guru ni, mimpi syekh ni. Daripada dia mimpi artis, mimpi benda yang bukan-bukan, dia mimpi ulama. Itu sebagai satu kabar gembira. Tapi apa yang dia mimpikan itu tidak boleh diceritakan secara meluas. Sebab boleh bawa kepada fitnah. Ada pun mimpi Rasulullah SAW, apa muskilah boleh. Sebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari, man ra'ani fil manam faqad ra'ani, fa inna syaitan la yatamassalu bihi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, faqad ra'ani, maka sesungguhnya dia melihat aku. Fa inna syaitan, kenapa? Kerana sesungguhnya syaitan itu la yatamatsalu bih. Syaitan tak boleh menyerupai dengan aku. Tapi kalau ada benda yang dalam mimpi tersebut Nabi habar daripada satu benda ataupun perkhabaran Rasulullah, dia diam. Tak perlu cerita dalam Facebook, tak perlu cerita dalam TikTok, tak perlu. Itu rahsia dah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mimpi. Ada juga orang mimpi yang ulama. Mimpi tuan-tuan guru sekian, tuan guru sekian, tuan guru sekian. Kadang-kadang kita cinta pada satu orang ni tuan-tuan, kadang-kadang bawa sampai dalam mimpi. Saya rajin baca buku kitab yang dikarang oleh keluarga Al-Ghumariyah. Keluarga Ghumari ni tuan-tuan antara keluarga yang besar dalam dunia Islam kita, zaman kita sekarang ni, yang terkenal dengan keilmuan mereka di Maghribi. Syekh Muhammad tu, dia ada anak 6 orang. Anak 6 ni jadi ulama besar. Yang paling masyhur dalam bidang hadis, Sayyidi Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari, Sayyidina Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, Sayyidina Abdul Aziz Al-Ghumari. Ini 3 orang ni. Anak Syekh Muhammad yang ada di Maghribi, yang paling alim dalam bidang hadis. Jadi saya ni tuan rajin baca kitab dia orang. Baca kitab tu, baca kitab. Malam sebelum saya tidur tu saya baca kitab Sayyidina Abdul Aziz Al-Ghumari. Berkenaan dengan takrih hadis dan sebagainya. Malam tu saya mimpi beliau. Mimpi beliau. Dia meninggal tahun 90-an. Saya tak pernah jumpa dengan beliau, apatah lagi tengok wajah beliau. Tetapi kerana kecintaan saya kepada beliau menyebabkan benda tersebut terbawa dalam mimpi. Duduk dalam majlis beliau, majlis bacaan hadis beliau dan majlis zikir beliau. Sebab dia ulama hadis, dia juga ulama tasawuf. Benar kata tu, mana satu orang kalau dia cinta kepada satu orang, dia boleh bawa sampai ke dalam mimpinya.
Tapi dia sekadar mimpi. Bukan sebagai hujah agama. Bukan sebagai panduan dalam agama. Bukan. Sekadar kita untuk kita saja. Cukup lah. Macam tuan-tuan pernah mimpi orang tu. Mimpi orang ni. Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala mengatakan. Kalau kita juga boleh mimpi orang yang dah mati. Mimpi mak kita. Mimpi ayah kita. Mimpi tok wan kita. Mimpi abang kita. Mimpi kakak kita yang dah meninggal. Boleh. Sebab yang mimpi ini tuan-tuan pertemuan di antara roh. Di alam arwah. Kita boleh jumpa. Atau Imam Al-Khattabi rahimahullah mengatakan apa? Seandainya kalau kamu melihat orang yang mimpi itu pakaiannya compang-camping. Wajahnya wajah yang agak sugur, sedih dan sebagainya. Maka bantulah dia di sana. Maksudnya mimpi orang dah mati ni tuan-tuan. Bukan mimpi kosong. No. Kadang-kadang ada mimpi ni Allah Ta'ala bagi kepada kita untuk kita bantu mereka yang dah mati. Dia pun tak boleh buat beramal. Orang mati tak boleh amal, orang mati tak boleh baca Quran, orang mati tak boleh semayang, orang mati tak boleh sedekah. Siapa yang boleh tolong? Orang yang hidup. Sebab tu Allah Ta'ala masih lagi memperhubungkan antara roh orang Islam, roh orang yang hidup dan juga roh orang yang mati. Betul tu mimpi orang mati? Betul kalau tuan-tuan mimpi orang yang mati, kawan kita, sahabat kita. Kalau dia dapatkan cantik, wajahnya wajah yang ceria, insya-Allah dia seronok di sana. Tapi kalau wajah-wajahnya sugul, wajah yang sedih, pakaian-pakaian yang tak baik, tak indah dan sebagainya, maka bantulah. Kata ulama. Supaya kita ada lagi silah perhubungan. Itu benar gaib. Benar gaib sama ayat ni tuan-tuan. Mesti nas, Quran dan hadis sahaja. Sebab benar gaib. Tapi ada pun mimpi kasyaf ulama itu sebagai mubasyarat. Bukan sebagai hujah agama. Hujah agama kita dua, Quran dan hadis sahaja. Adapun mimpi perkhabaran-perkhabaran daripada ulama itu sebagai mubasyarat. Sebagai kabar gembira. Jadi kena faham kaedah tu, maka kita boleh memahami benda-benda yang lain. Baik. Masalah yang ke-55, neraka dan sifatnya. Neraka dan sifatnya sungguhnya telah diterangkan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu di dalam Ihya Ulumuddin. Dan syarihnya, syarih mana huraian kepada Ihya Ulumuddin. Kitab huraian antara Sadatul Muttaqin, Ithaf Sadatul Muttaqin. Untuk kalau tuan-tuan baca kitab Ihya Ulumuddin, mesti diselangi dengan bacaan syarahnya. Terutama sekali tuan-tuan hadis-hadis dalam Ihya Ulumuddin. Akan sifat neraka Jahannam dan huru-haranya dan siksanya. A'azanallahu wal muslimina minha. Saya doa pada kita lah. Mudah Allah Ta'ala melindungi kita daripada neraka Jahannam ni. Katanya, hai orang yang lalai dirinya lagi yang tertipu daya dirinya dengan barang yang di dalam tangannya daripada segala kebimbangan ini dunia yang hina, lagi makin habis dan binasa. Tinggal olehmu daripada memikirkan barang yang engkau tinggalkan dia, dan berpaling kepada memikirkan tempat yang akan ditempuhi, kerana sesungguhnya telah dikhabarkan akan dia daripada lidah Nabi SAW, sesungguhnya neraka itu tempat lalu bagi sekalian manusia dan jin. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa waridha, dan tiada daripada sekalian kamu hai manusia melainkan melaluinya, yakni masuk atau lalu atasnya, atau sampai kepadanya, atau hadir dekatnya. Kata Imam Ghazali rahimahullah, dia kata, wahai orang yang lalai daripada terkena tipu daya dirinya dan perkara apa yang dalam dunia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dunia ni dia menerima habis dan binasa. Dunia ni maksudnya apa? Dia ada fana. Betul kita mengaji sifat baqa Allah Ta'ala. Lawan baqa ni apa dia? Fana. Kita ada mengaji sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani dan juga sifat ma'nawiyah. Mengaji dalam tauhid.
Apa sifat salbiyah ni tuan-tuan? Sifat salbiyah tu bukan ada pada Tuhan, tak. Dia tidak ada pada zat Allah. Tetapi sifat salbiyah tu apa dia panggil salb. Sin lam ba. Apa dia panggil salb? Salb ni mana menafikan. Kalau kita kata Allah itu qidam, mana Allah itu awal, Allah tidak ada pengakhiran. Kalau Allah itu baqa, Allah tidak akan fana, Allah tidak akan binasa. Kalau Allah Ta'ala mukhalafu ta'ala lil hawadis, Allah bersalahan dengan sesuatu, mustahil Allah tu sama dengan sesuatu. Itu dipanggil salb. Salb ni pada menafikan. Macam satu orang dia kata Allah itu baqa, maka baqa itu menafikan apa? Menafikan Allah itu fana, binasa. Dan semua ni tuan-tuan dipanggil alam. Kita sebut dalam Fatihah kita, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Jadi alam ni apa? Masih wallah, kecuali Allah adalah alam. Malaikat alam, jin alam, manusia alam. Mana alam ni dia ada permulaan dia. Bila mana satu benda ada permulaan, maksudnya dia ada pengakhiran. Pengakhirannya siapa? Kita. Dunia. Sebab tu Quran, hadis Nabi SAW jelaskan benda ni kepada kita supaya apa? Duduk di atas dunia sekadar tempat tinggal yang sementara. Maknanya apa kita nak buat di atas dunia kita buat. Nabi sebut dalam hadis, if'al ma syi'ta. Buatlah apa yang kamu nak buat, kama tadin tadan. Kamu akan dibalas dengan apa yang kamu buat. Kan macam kita pergi Tesco. Dia tak panggil Tesco, dia panggil Lotus. Panggil Lotus. Ekonsih ke apa tuan-tuan. Tuan-tuan ambil troli. Ada orang Lotus marah. Tak ada marah, ambil lah. Masuk dalam Lotus tuan-tuan, naik sampai ke atas tu. Daripada hujung masuk, apa nama ni, supermarket tu. Jalan, ambil lah barang apa nak ambil. Ambil pergi ya. Nak ambil Nescafe ke, nak ambil Milo ke, nak ambil beras ke, nak ambil ikan ke, daging. Telur nak ambil lah. Penuh troli lagi dia suka. Tapi dengan syarat apa dah? Nak keluar, tolong bayar. Tu je. Ambil tak marah. Tapi bila nak keluar, tolong bayar. Maksudnya apa tuan-tuan? Atas dunia pun sama. Atas dunia ada yang haram, ada yang halal, ada yang syubhah. Nak ambil halal pun boleh, nak ambil haram pun boleh, nak ambil syubhah pun boleh. Tapi ingat, mati, bayar. Itu atas dunia. Maksudnya apa tuan-tuan? Setiap apa yang kita buat akan dibalas. Itu. Sebab apa? Sebab dunia terima binasa. Sebab tu dalam dunia ni tak ada benda yang kekal. Kereta kita yang kita sewa, yang kita beli hari ni. Kita sewa, kita bayar bulanan berapa? Sekian-sekian harga. Selama berapa tahun? 9 tahun paling tidak. Habis 9 tahun tuan-tuan, dia main rosak enjin. Dia main rosak karburator, dia main rosak yang ni, dia main rosak. Kita pun heran. Sebab apa dia rosak? Sebab nama je makhluk. Namanya atas dunia. Kita pun sama juga. Rumah kita beli. Mula-mula keluar. Elok semua. Main 30 tahun, main 40 tahun. Dah retak sikit. Itu namanya dunia. Kita pun sama. Daripada kita kuat, kita gagah, kita perkasa dulu. Dan ni kita pelan lama, pelan lemah. Pelan lama, pelan lemah. Itu namanya makhluk. Sebab itu benda ni lah tuan-tuan yang diingatkan oleh agama kita. Bal tu'sirunal hayatad dunia. Bahkan manusia itu cenderung dia ke arah keduniaan. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan negeri akhirat itulah yang kekal abadi. Maksudnya paling tidaknya tuan-tuan dalam ayat Quran ni pada wa in minkum illa waridha. Manusia ni paling tidak dia akan lalu atas neraka jahanam. Bila? Titik sirat. Kaki kita ni tuan-tuan pasti akan lalu juga. Maksud kaki kita ni tuan-tuan akan lalu di atas titik sirat, dan kaki kita ni akan rasa bahannya api neraka Allah. Pasti lalu. Kalau yang tak berapa nasib baik, yang tak beriman dengan Allah ataupun kufur dengan Allah dan sebagainya, jatuh ke dalam. Allah rentang.
Neraka Jahanam. Neraka Jahanam kemudian rentang titian. Kita ada sunnatul wal jamaah, kita pegang. Sirat adalah titian. Dia tak macam Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah dia menafikan titi tu. Mu'tazilah bagi di sisi mereka tidak ada titian sirat. Yang ada perjalanan yang sangat mencabar. Itu Mu'tazilah. Kita sunnah jamaah tak? Kita titi. Mana setiap orang akan lintas dalam, lintas atas dia. Itu neraka. Mana tu dunia akan habis, manusia akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Jalla wa ala, kana ala rabbika hatman maqdiyya, adalah melalui neraka itu wajib yang telah dipastikan dia oleh Allah Taala atas dirinya dan telah dihukumkannya dan dijanjikannya akan demikian itu. Tiada boleh ia menyalahinya tu. Mana benar ketetapan Allah, tuan-tuan, semua manusia pasti akan lalu di atas dia. Atas neraka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nazaru adh-dhalimina fiha jisiyya." Kemudian kami selamatkan sekalian orang yang takut kena azab Tuhannya, langsung dibawa akan mereka itu masuk syurga. Dan kami biarkan segala orang yang anaya akan dirinya di dalam dunia dengan kufur dan maksiat, hal keadaannya terdiri-diri atas lututnya tu. Allah Ta'ala kata apa? Fiha jisiyya. Orang yang zalim ini, wa nazaru zalimina, kamu akan lihat nanti kami bagi peringatan kepada orang zalim. Zalim adalah orang yang melakukan maksiat dengan kufur, maksiat dan sebagainya. Fiha jisiyya, dia akan berada di atas titian sirat dengan lutut dia. Mana dia akan merangkak. Dia berjalan dengan lutut dia. Kenapa? Kerana dia tak mampu untuk berdiri nak menghadapi pada titian sirat. Mereka kata Allah, "Tsumma nunajjil ladzina ittaqaw." Hanya mereka yang kami selamatkan siapa? Iaitu di kalangan mereka yang beriman. Orang yang beriman sahaja yang Allah selamatkan daripada azab neraka. Masuk ke dalam syurga. Dan mereka yang zalim, yang anaya diri mereka dengan maksiat, kufur dan sebagainya, mereka akan berada di situ. Dengan apa? Dengan lutut-lutut mereka. Tak berani tuan-tuan. Betul kalau kita baca dalam Sunan Tirmizi ni, bila mana bentang titian sirat tu, suruh jalan orang yang kufur yang tak nak jalan. Malaikat datang baru tolak je. Tolak. Jatuh. Tak boleh nak lalu. Sebab tak boleh nak lalu tuan-tuan, sebab dia nampak titi tu halus sangat. Titi tu halus, kecil sangat. Dia kata macam mana nak lalu. Orang beriman ni tuan-tuan, dia duduk sini, dia sampai ujung dah. Tu orang beriman. Di kalangan para anbiya, para salihin, sahabat Nabi, orang beriman, duduk sini sampai sana dah. Bagi mereka yang tak beriman ataupun bagi mereka yang kufur, bagi mereka yang maksiat, mati dalam keadaan fasik dan sebagainya, wa iyazabillah, mereka yang nak lalu pun tuan-tuan tak larat. Itu di sana. Dengan firman Tuhan itu, tertentulah tiap-tiap seseorang itu menempuhi neraka dengan tidak syak lagi, dan dapat kelepasan daripada jatuh ke dalam neraka itu. Ada syak, maka ambil rasa pada diri masing-masing akan haru biru menempuhi neraka itu. Mudah-mudahan boleh engkau bersedia daripada masa sekarang jalan keselamatan daripada menempuhnya. Kata Syekh, semuanya tuan-tuan kita akan melaluinya. Jaga-jaga, kata Syekh rahimahullah, ambil rasa. Maksudnya ambil tahu. Ambil tahu. Daripada mana? Daripada Allah. Daripada sekarang. Semua akan lalu tuan-tuan. Dunia ni sekejap je. Orang sakit kan tuan-tuan. Berapa lama dia sakit? Penemu pengakhiran bagi orang sakit adalah kematian. Maksudnya kalau dia mati, hilang sakit dia. Susah macam mana atas dunia ni pun tuan-tuan.
Dia ada pengakhiran dia. Ada pengakhiran. Tapi kesusahan di akhirat tidak ada pengakhiran tu je. Dia akan terus diazab. Kalau dia azab oleh Allah, dia akan terus diazab. Betul benda ni lah tuan-tuan. Manusia kena fikir jauh. Sebab tu kata Nabi SAW, Akayyisu madana nafsahu min ba'di. Orang yang cerdik pandai ni, kata Rasulullah SAW, bukan orang ada PhD. Bukan orang ada ijazah, bukan orang ada master. Itu nisbah kecerdikan dunia sahaja. Tapi orang yang cerdik pandai ni pun orang yang dia sedia dah. Setelah daripada ini, ke mana tempat dia? Itu orang cerdik pandai. Dia dah ready dah. Macam kita lah tuan-tuan, kalau macam belajar ni, cikgu kata lagi sebulan nak periksa. Kita main tak? Tak main. Kita study, baca kitab, baca buku, baca ini, baca. Sebab apa? Nak periksa. Saya ingat dulu belajar. Kami belajar dulu tuan-tuan, ada 4 kali periksa. Dalam satu semester. Satu semester 6 bulan. Dan satu semester tu 6 bulan, 4 kali periksa. Kadang-kadang ni tuan-tuan, pesyarah ni perangai Arab. Dia tak macam Malaysia. Malaysia ni pesyarah baik-baik. Cetak kertas, periksa tu cetak, tulis cantik-cantik. Setengah pesyarah ni dia pula rajin letak bunga-bunga dekat soalan tu. Orang Arab tak. Masuk kelas ni tuan-tuan, kita ingat dia suruh buka kitab, terus tulis as-soalul awal, al-imtihanul awal, imtihan yang pertama. As-soalul awal, kita masuk kelas ni terpinga-pinga. Sebab apa? Study tak, ulang kaji kitab tak, nak buat revision pun tak. Tiba-tiba masuk periksa. Terkejut tak? Terkejut. Orang mati lagu tu. Orang mati. Dia terkejut sungguh. Sebab apa terkejut tuan-tuan? Sebab dia tak ready apa. Dia tak ready apa langsung. Apa pun tak bawa. Macam mana dia nak berhadapan di sana? Sebab tu kata Syekh rahimahullah pada start daripada masa sekarang. Sebab apa? Jalan keselamatan daripada menempuh. Kena cari jalan selamat. Kalau periksa atas dunia ni tuan-tuan, kalau gagal subjek tu, boleh bawa semester lain. Tapi kalau gagal di akhirat, tak ada semester dah. Balik je macam tu. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala macam tu, itu penting. Untuk sekat mana tuan-tuan kemampuan kita. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW sebut, fa in amartukum bi syai' fa'tuha mastata'tum. Seandainya aku menyuruh kalian melakukan satu perintah, aku perintah kalian dengan satu amalan, dengan satu perintahan, fa'tuha mastata'tum, maka buatlah benda yang kalian mampu untuk kalian buat. Sebab kemampuan manusia tak sama. Macam ada orang ni tuan-tuan, puasa 6 pun tak habis lagi. Cawan nak habis ni. Sebab apa? Sebab dia mungkin dia ada hal, mungkin dia tak larat, mungkin dia sibuk, mungkin dia itu, dia tak mampu puasa 6. Kita mampu puasa 6, itu amalan kita. Ada orang tuan-tuan dia tak mampu puasa, tapi mengaji dia rajin. Ngaji tapi puasa dia tak larat, mungkin dia sakit dan sebagainya. Ada orang ni pula tuan-tuan, puasa dia rajin, malam dia tak bangun tahajud. Ada orang bangun tahajud, yang dia tak nak, dia kurang puasa. Sebab apa? Amalan ikut kekuatan masing-masing. Tengok kita baca Quran. Ada orang boleh baca Quran 1 hari 1 juzuk. Ada orang boleh baca Quran 1 hari 3 juzuk. Ada orang baca Quran 1 hari 1 muka. Sebab apa? Kemampuan tak sama. Betul kata ni, fa'tuha mastata'tum. Kamu buat, kamu datangi amalan tersebut dengan apa? Dengan benda yang kamu mampu. Yang tak mampu, jangan buat. Yang tak mampu, jangan paksa. Sebab kamu akan jadi boring. Buat yang mana mampu. Sebab apa? Kekuatan amalan kita tak sama. Kekuatan amalan. Sebab tu, yang mana kita larat, yang mana kita mampu, yang selebihnya kita serah pada Allah. Tapi mesti ready. Mesti bersedia. Dan amatilah pada segala ahwal makhluk. Sesungguhnya ada yang keras bala kiamat itu menimpa ke atasnya. Wa'iyazabillah. Musibah kiamat tu tuan-tuan teruk ke atas dia.
Kemudian di dalam antara ia di dalam bala dan haru biru berdiri menanti akan hakikat kesudahan dirinya dengan syafaat siapa yang memberi syafaat. Tiba-tiba sudah dilingkung oleh orang-orang yang banyak dosa yang besar-besar, tinggal di dalam kelam gelap dan duduk di bawah bayang-bayang api neraka yang bernyala-nyala, dan suara rengguh dan jerit pekik daripada sangat marah dan murka. Ada orang tuan-tuan Allah bagi susah akhirat. Betul lah tuan-tuan, kalau Allah bagi kita susah dunia ni okey lah. Susah dunia sikit tak apa. Nak sembahyang rasa payah, rasa berat, tapi mai juga. Nak bangun tahajud rasa berat, tapi bangun juga. Nak sedekah rasa berat, keluarkan duit, keluarkan juga. Kita kena ingat setiap daripada kesusahan kita ada ganjarannya di sisi Allah. Allah tak sia-siakan perjuangan hamba. Allah tak sia-siakan pengorbanan hamba. Itu kita kena ingat. Susah kita tuan-tuan bangun malam, bertahan mata mengantuk. Orang ni sibuk lena, kita bangun. Kita sanggup dahaga kering tekak sebab baca Quran. Mengantuk baca Quran, letih dan sebagainya, itu ada habuan di sisi Allah. Sebab tu bila mana Nabi SAW dibawa dua orang malaikat, Nabi kata kepada dua orang jenazah, datang satu orang tu, Nabi kata mustarih. Jenazah pertama ni orang mustarih. Mustarih mana apa? Dia rehat. Yang kedua, Nabi kata mustarah minhu. Mana orang rehat daripadanya. Sahabat tanya Rasulullah, kenapa Rasulullah sebut orang yang pertama tu mustarih, orang yang kedua tu mustarah minhu? Kata Nabi SAW, apabila mati saja anak Adam yang beriman kepada Allah, kematiannya itu adalah kerehatan. Betul kalau tuan-tuan tengok orang soleh meninggal dunia, para ulama, muka mereka tenang. Sebab apa? Sebab kesusahan dunia dah tamat. Dah selesai. Kesusahan dalam beramal. Beramal senang dah tuan-tuan. Susah. Kita nak puasa Ramadan, nak puasa 6 ni tuan-tuan, jenuh bertempuh dengan nafsu. Puasa Ramadan senang. Siapa pun boleh puasa Ramadan ni, puasa 6 ni. Bertempuh dengan nafsu, bertempuh dengan apa? Dengan rumah terbuka. Bertempuh dengan macam-macam. Tapi buat juga, lawan juga. Letih. Tapi ada habuan di sisi Allah. Lawan. Dia letih. Bangun tahajud letih. Mengaji letih mengaji ni tuan-tuan. Kena pula orang menuntut ilmu pula lagi letih. Betul kalau tuan-tuan tengok budak tahfiz sekali tidur berdengkur. Sebab apa tuan-tuan? Sebab letih ngapai. Ngapai Quran ni tuan-tuan, benda bukan mudah. Dia anugerah Allah. Orang mengaji ilmu agama ni anugerah Allah. Orang belajar ni tuan-tuan anugerah Tuhan. Letih tuan-tuan. Pasal belajar cukuplah letih. Letih sangat. Tapi ada habuan di sisi Allah, ada. Sebab tu kita letih atas dunia, ada kebaikan dia. Kalau banyak berehat di dunia ni tuan-tuan, takut-takut banyak bekerja di sana. Kalau banyak berletih di dunia, di akhirat kita rehat. Sebab tu orang beriman mustarih. Adapun orang mustaramihu ni kata Nabi SAW, orang rehat daripada dia. Maksud apa orang rehat daripada dia? Orang selamat. Dia mati ni tuan-tuan, orang suka. Na'udzubillah min zalik. Ada orang ni tuan-tuan, kalau dia mati, orang jadi susah hati. Tak ada dah siapa nak buat baik. Tak ada dah orang macam ni. Tak ada dah orang macam ni. Ada ni tuan-tuan, orang mati, orang suka dia mati. Mati pun. Maksudnya dia panggil mustarah minhu. So nak buat bila ni tuan-tuan? Mula daripada sekarang. Mula daripada sekarang. Masa tak banyak tuan-tuan. Saya tanya pada tuan-tuan yang ada beberapa orang kat sini. Siapa boleh jamin yang esok dia masih lagi hidup? Bukan lagi, pukul 9 lagi. Setengah jam lagi. Saya setengah jam, 5 minit lagi. Siapa boleh jamin?
Sebab tu para ulama mengatakan manusia dia menangguh amalannya sedangkan kain kafannya sedang ditenun. Berapa ramai tuan-tuan orang yang menangguhkan amalan akhir dia balik pada Allah dia menyesal. Sebab apa dia menyesal? Sebab tangguhan dia tu menyebabkan dia tertangguh dalam amalan akhir dia balik pada Allah langsung tak boleh apa. Itu bahaya dia. Kita tak boleh jamin. Oh saya kata saya ni boleh hidup lagi. Berapa lama boleh hidup? 10 tahun lagi kot. Tak. Kalau umur ni tuan-tuan 35, umur 36 jaga-jaga. Lepas umur 40 ke atas okey. Kalau ni tuan-tuan umur 40 tahun tu siapa selamat umur 40 tahun selamatlah dah insya-Allah. Sebab hari ni ramai orang meninggal dunia tuan sebelum masuk 40. Ramai meninggal sebab sakit jantung, darah tinggi. Mudah-mudah ada lagi jantung, darah tinggi sebab sakit-sakit. Dia tak ada jamin. Guru saya 2 orang meninggal umur 40. Seorang di Indonesia, seorang di Selangor. Yang paling saya sayang. Yang di Selangor tu tak sangka dia meninggal. Tu. Sebab sebelum lagi 2 minggu dia meninggal, saya jumpa dengan kami khatam kitab Mishkat Al-Masabih dengan beliau di KKL. Kemudian malam tu sebelum dia meninggal pagi, pukul 4 pagi. Pukul 10 malam dia WhatsApp saya. Dia WhatsApp, kami balik WhatsApp. Saya duduk balik WhatsApp, semua tidur WhatsApp mengenai apa semua. Kemudian saya kata minta maaf Ustaz, saya ngantuk, esok ada kerja apa semua. Dia kata tak apa. Habis. Subuh tu saya bangun. Balik pada masjid apa semua, buka WhatsApp. Dapat tahu dia meninggal. Baru malam tadi dia WhatsApp kita. Tu saya ralat sungguh. Sebab apa saya ralat? Sebab baru malam tadi dia WhatsApp. Malam tadi berhubung dengan dia. Dah pagi tu dah meninggal. Pukul 4 pagi kerana serangan jantung. Umur baru 40. Kalau saya ikut jejak langkah guru saya tuan-tuan, saya tinggal 5 tahun lagi. Sebelum saya sekarang 35. So kalau saya ikut jejak langkah guru saya tinggal 5 tahun. So kalaulah 5 tahun ni sampai tuan-tuan, cukup ke? Tak cukup. No, tak cukup. Tapi kalau dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, boleh selamat? Boleh selamat. Tu orang. Kita tak tahu umur kita berapa lah ni. Adakah mungkin kita akan tambah lagi 10 tahun ataupun kita masih lagi boleh dapat? Tak tahu. Sebab tu saya kata apa dia? Siap-siap. Ready. Sebab ada orang balik pada Allah tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi bala huru-hara akhirat ni tuan-tuan terlalu teruk ke atas dia. Kalau hisap ni tuan-tuan, hisap yang begitu detail. Hisap detail ni tuan-tuan sakit lah. Macam kena tahan dengan JPJ kan. Tahan depan tu. Yang satu kan roller block ni kan. Polis trafik pun ada. JPJ pun ada. Kalau JPJ ni tuan-tuan, setakat tengok road tax, tengok lesen, okey. Kita boleh buka bagi dah. Tapi kalau dia suruh buka enjin depan, sakit. Dia suruh buka enjin, sekali dia tengok exhaust, dia tengok macam-macam. Tanya Cik Din tahu lah JPJ. Sebab saya mengajak JPJ. Saya tu balik mengajak di Bukit Merah. Lalu aku cakap larah ni, pakul dia bagi lampu. Saya kata ada tak JPJ polis 2 ni ya. Kalau polis ni tuan-tuan dia okey sikit. Kalau JPJ dia agak ni sikit, tanya macam-macam. Tanya Cik Din lah. Cik Din tu tanya orang agak tu. Jadi kebetulan ni tuan-tuan, JPJ kan. Kebetulan yang JPJ tahan saya tu mengaji dengan saya. Itu yang tak takut tu. Buka-buka tingkap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bila Ustaz? Mengajak saya. Rotate apa tak tengok. Sedangkan rotate saya baru mati tu. Dia tak tengok selamat saya. Kalau tak tuan-tuan dia tanya tu tengok rotate api sama 300. Itu kalau kita atas dunia, kalau kita ada orang kenal selamatlah kita. Akhirat siapa nak kenal kita? Ada boleh tolong. Kan macam kita kena saman kan, polis ke apa ke, kenal ada orang dalam, polis minta kurang sikit lah. Daripada 300 bagi 150. Ada orang tolong kita okey, tapi kalau tak ada sakit, kena bayar tu, bayar ni kan ada diskaun saman apa semua. Tapi akhirat ni tuan-tuan, tak ada siapa boleh tolong.
Maksudnya nafsi. Kalau kena saman JPJ ke trafik ni pun tuan-tuan, paling tidaknya amaran 1, amaran 2, amaran 3. Di sana tuan-tuan tak ada amaran dah terus. Apa tak lagi kalau kena hisap. Hisap pula detail. Tanya buat apa, jam ni buat apa, minit ni buat apa, saat ni buat apa. Oh, sakit. Sebab apa? Nak tipu tak boleh. Nak putak tak boleh. Nak pusing tak boleh. Sebab apa? Allah dia mengetahui. Sebab yang hisap ni bukan orang, tapi yang hisap ni adalah Allah. Ni. Harap tuan-tuan orang bagi tolong. Tiba-tiba sudah dilingkung oleh orang-orang yang banyak dosa, yang besar-besar. Tinggal di dalam kelam gelap dan duduk di bawah bayang-bayang api yang bernyala-nyala. Dan suara rengguh dan jerit pekik daripada sangat marah dan murka. Maka pada waktu itu yakinlah sekalian orang yang salah dengan kebinasaannya. Dan berdiri lutut semua orang hingga takut sekalian orang yang tidak berdosa. Daripada terbalik menjadi tidak baik. Dan keluarlah penyeru daripada malaikat Zabaniyah. Di mana si Anu, anak si Anu. Anu ni tuan-tuan orang Perak. Mana si Fulan, di mana si Fulan, anak si Fulan. Yang menangguh-nangguh dirinya dengan panjang angan-angan. Lagi yang mensia-siakan umurnya pada amal yang jahat-jahat. Maka dengan segera malaikat-malaikat itu pergi kepadanya. Dengan membawa belantan besi. Dipukul ke atas kepalanya kerana menghina akan dia. Dan dihadapkan oleh malaikat itu kepadanya dengan ugut dan tengking, herdik yang besar-besar. Dan dihalau mereka itu akan orang-orang salah pada azab cukup dengan perhinaannya, dengan pukul dan godam dan tarik dan senyah. Dan ditonggingkan mereka itu kepala ke bawah, masuk ke dalam neraka. Serta kata malaikat-malaikat itu, ambillah rasa azab Tuhan ini, kerana sesungguhnya kamu itu orang yang mulia, lagi dermawan di sisi kamu atas sangka kamu. Kata malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah malaikat azab. Dan malaikat yang jaga neraka tu Malik. Ini ketua, chief dia. Dalam riwayat ni tuan-tuan ada 3 orang malaikat Zabaniyah. Maknanya dalam neraka ada 4 orang malaikat je. Malaikat Malik ketuanya, 3 lagi Zabaniyah. Malik dengan Zabaniyah ni tuan-tuan, muka tak ada senyumnya orang. Tak ada main nak renyih kat kita, tak ada main nak tumpang senyum, nak tumpang gelak, tak ada. Hatta Rasulullah SAW pernah gambarkan gambaran wajah malaikat Malik ni. Rasulullah jumpa ketika mana Isra' dengan Mi'raj. Hatta dengan Rasulullah pun Malik tak pernah senyum. Sifat dia. Yang macam orang jaga penjara kan. Mana ada jaga penjara orang duduk renyih ya. Banduan tak takut. Jaga neraka ni tuan-tuan, kalau muka senyum ya, orang tak jadi gerun. Jadi muka malaikat Malik ni tuan-tuan dia cengih. Hatta kalau dalam malaikat dalam Sunan Tirmizi, dalam bab berkenaan dengan azab kubur, Imam Tirmizi datangkan hadis berkenaan dengan wajah malaikat Munkar Nakir. Kalau orang beriman ni, baiklah layanan dia. Tapi kalau orang yang ahli maksiat ni tuan-tuan, dia datang dengan muka hitam, biru kehitaman, kemudian dengan gigi taring, kemudian bila malam cakap ni tersembur-sembur api. Tersembur api. Datang ni pula tuan-tuan, sebelum main ni dengan guruh, macam kilat tu datang. Bawa tongkat. Heret. Dia heret tongkat ni tuan-tuan. Dengar dah. Dia heret tongkat. Tongkat nak balun orang ni. Dia heret tu dengar bunyi kilat. Dengan mata merah, dengan gigi taring, kemudian cakap ni tersembur-sembur api. Takut dah tuan-tuan? Takut. Atas dunia ni tuan-tuan, hantu kat 5 pun orang takut. Hantu kat 5 tu. Itu pun orang takut, ni pula malaikat Munkar Nakir. Lagi orang jadi gerun. Lagi orang jadi orang takut. Itu dalam kubur. Siapa tak boleh tolong dah. Tapi kalau orang tu orang baik, malaikat dengan salamnya, malaikat dengan lemah lembutnya, itu layanan dia. Dan malaikat ni tuan-tuan, dia tak kenal orang. Dia tak kenal siapa kita. Atas dunia kita datuk ke,
Atas dunia kita Tan Sri ke, atas dunia kita sultan ke, raja ke, ustaz ke, syekh ke, siapa dia tak kenal. Yang dia kenal kau bawa amal ke tidak. Tu ya. Datang bawa amal, siapa pun engkau, walaupun engkau hamba, akan dilayan dengan baik. Tapi kalau engkau tak datang bawa amal, walaupun engkau ni berpangkat di atas dunia, tetap akan diazab oleh malaikat. Itu malaikat. La ya'sunallah ma amarahum. Malaikat takkan maksiat sekali dengan perintah Allah. Sebab tu malaikat ni tuan-tuan tak ada nafsu, tak ada syahwat. Yang dia hanya ada apa? Ketaatan. Bahasa mudahnya malaikat ni lurus bendui. Kalau ada nafsu, ada syahwat ni tuan-tuan, dia boleh jadi kesian. Dia boleh jadi susah hati tengok orang tu kena seksa, kesian nak seksa tak sampai hati. Tapi malaikat tak ada. Itu malaikat yang Allah jadikan. Ini zabaniyah antara ni. Datang ni tuan-tuan seru pula macam-macam lah tuan-tuan. Yang boleh baca yang ni. Tengking, herdik, dengan azab, dengan cemeti dia, dengan apa belantan besi dia. Kalau kita hari ni tuan-tuan jadi macam tu, na'udzubillah min zalik. Sebab kita takkan mampu tahan. Tak mampu tahan kita tuan-tuan. Sikit pun tak mampu tahan dengan apa yang Allah Ta'ala sediakan di dalam neraka. Sebab tu penting untuk kita selalu doa dengan Allahumma ajirna minan nar. Itu antara sunnah Nabi SAW yang Nabi baca pada waktu maghrib dengan waktu subuh. Memang datang dalam dua riwayat. Riwayat yang pertama baca 3 kali, riwayat yang kedua datang baca dengan 7 kali. Adapun kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, satu orang muhaddis besar yang tinggal di kota Mekah, mengatakan pada elok dibaca dengan 7 kali. Minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada neraka. Tak larat kita tuan-tuan. Tak mampu. Siapa pun tak mampu. Dia gagah macam mana pun atas dunia. Dia terror macam mana pun atas dunia, dia tak mampu. Kan ada manusia ni dia terror. Oh, letak tangan, mas kereta lenyek tangan dia, tak jadi apa. Jalan atas kaca, tidur atas kaca, apa lagi, jalan atas api. Semua dia boleh buat atas, tapi sana tak boleh. Innallaha syadidul azab. Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai azab yang sangat syadid. So, Allah Ta'ala punya azab yang sangat pedih. Siapa pun takkan mampu tahan. Baik. Kemudian bab maja'a fi sifatin nar. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan sifat neraka. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, neraka itu ialah tempat siksa dan azab sengsara ke atas orang yang berdosa besar dan kecil. Sebagaimana surga itu tempat nikmat orang yang berbuat kebajikan di dalam dunia. Maka pada hari kiamat kelak, keluarlah ia dengan dibawa oleh beberapa banyak malaikat. Dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dan didatangkan neraka jahanam itu pada hari kiamat. Pada hari itu mahu mengambil pengajaran manusia bagi dirinya, dan di mana lagi dapat pengajaran dan mahu taubat lagi pada hari itu kerana telah luput masanya. Surah Al-Fajr ayat 23. Kata Allah, waji'a yawma idzin bi jahannam. Pada hari itu kami datangkan pada hari kiamat kami datangkan neraka jahanam. Bawa neraka jahanam ni tuan-tuan. Bawa tunjuk kat manusia. Itu yang kita baca, la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Pada hari itu kami pertontonkan kepada manusia neraka jahanam kami. Sebab apa? Sebab dulu di atas dunia ada manusia yang tidak mengambil berat tentang soal neraka. Mereka menganggap neraka ni soal main-main. Manusia anggap soal neraka ni soal benda yang biasa.
Seolah-olah dia ni tak takut langsung dengan neraka. Pada hari kiamat kami bawakan. Waji'a yawma izin bi jahannam. Yawma izin yatazakkarul insan. Yang pada hari itu diperingatkan kepada manusia. Ini neraka jahannam kami yang dulu kami sebut dalam Quran. Ini neraka jahannam yang kami telah sebut dulu di atas dunia. Ini neraka jahannam. Pada hari itu kata Allah Ta'ala, wa anna lahu dzikra. Pasal apa tunjuk neraka jahannam ni? Supaya mendapatlah pengajaran dan tahu taubat dan mahu taubat. Tapi kata Allah, pada hari itu telah luput waktu dia. Mana waktu dah habis. Dan telah diterangkan oleh Nabi kita SAW akan neraka itu dibawa oleh 70,000 malaikat pada tiap-tiap tali pemimpin baginya. Seperti dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi katanya, An Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimam ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunaha. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, katanya telah bersabda Rasulullah SAW, didatangkan dengan neraka jahanam itu pada hari kiamat. Ada baginya 70,000 tali. Mana 70,000 tali ni tuan-tuan? Ikat neraka jahanam tu 70,000 tali. Dan serta tiap-tiap tali itu 70,000 malaikat menghela akan dia bawa. Mana neraka jahanam ni ada 70,000 tali. Setiap daripada satu tali itu ada 70,000 malaikat yang akan tarik. Tuan-tuan bayang besar mana dia. Besar mana neraka jahanam tu dan betapa beratnya dia. Bawa ke mana tu? Waji'a yawma izin bi jahannam. Yang akan dibawa ketika mana? Ketika mana hari kiamat. Kalau macam tu lah tuan-tuan, Allah Nabi SAW kabarkan berkenaan dengan neraka jahanam ni. Tuan-tuan kita rasa ni Tuhan nak main-main ke? Kita rasa Tuhan ni bergurau ke? Berkenaan dengan neraka. Kalau macam ni lah caranya. Kata Allah, waji'a yawma izin bi jahannam yawma izin yatazakkarul insan wa anna lahu zikra. Manusia rasa Tuhan nak main-main ke dengan neraka dia ni? Nak bergurau ke? Nak melawak ke? Ataupun Allah Ta'ala nak bagi peringatan kepada kita yang neraka ni memang ada. Yang kami akan tontonkan, yang akan sembahkan kepada siapa? Manusia pada hari kiamat nanti. Ini membawa neraka jahanam, satu neraka. Ada lagi 6 neraka Allah yang perlu ditunjukkan kepada manusia. Beratnya tuan-tuan. Sebab tu dah benda ni yang akan menyebabkan pada Rasulullah SAW dan para sahabat jadi gerun. Akhirnya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu juga dengan kita. Betul kalau kita baca ayat berkenaan dengan neraka ni tuan-tuan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Doa di antara sunnah Rasulullah SAW, apabila sampai kepada ayat-ayat berkenaan dengan neraka, maka minta perlindungan daripada Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Kalau kita baca berkenaan dengan ayat syurga, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Itu yang kita baca ketika mana untuk tarawih. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, ni tuan-tuan neraka ni Allahu Akbar tu. Dia punya kekuatan bakaran dia. Oh, tak mampulah tuan-tuan. Terror macam mana kita pun tak boleh. Ada satu video tu tuan-tuan. Dia minum air panas tau. Air panas gelegak orang minum. Oh, terror. Orang komen tu, ni kalau ayak api neraka ni boleh tahan benda yang hang.
Atas dunia boleh dah, tahan sikit je tuan-tuan. Tapi ayat api neraka, Allahu Akbar. Itu tuan-tuan boleh baca dalam Quran. Hamim, berkenaan dengan ayat neraka namanya Hamim. Cairan tembaga panas yang kalau masuk dalam mulut ni tuan-tuan, pecah segala saluran pernafasan dia, perut dia semua pecah. Buah yang dia makan, buah zakum, buah yang berduri. Panjang durinya tu. Dia tahu tak buah tu berduri, dia tahu. Dia tahu tak ayat tu panas, dia tahu. Tapi dia makan dan dia minum juga. Sebab sebagai azab. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kita doa banyak-banyak pada Allah, supaya Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada nerakanya yang sangat pedih. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung masalah yang ke-50, yang ke-57. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin.